A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang hormati Tuan Pengerusi Masjid Hashtag, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa. Saya sebenarnya pun selepas PKP saya dah lama tak menjelajah. Kalau dulu sebelum PKP dikatakan setiap minggu saya dijemput ke seluruh negara, ke Sabah, ke utara, ke Johor Bahru. Jadi semenjak PKP saya pun bukannya tak berceramah, banyak saya buat secara online. Alhamdulillah setiap hari Jumaat pukul 11 pagi saya ada buat forum Jumaat yang di mana dia bersiaran ke seluruh negara. Jadi sekarang ni dah mula balik orang jemput. Dan topik yang saya sampaikan adalah topik berkenaan tentang pengurusan harta pusaka dan kefahaman faraid dan pelaksanaan faraid. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, itu adalah antara ilmu yang tak ramai mendalami, tetapi penting. Sebab apa? Sekiranya kita tidak arif tentang pengurusan pusaka, maka kita akan kemungkinan besar terjebak juga dalam pelbagai permasalahan, termasuk juga berdosa. Secara umumnya masyarakat kita ni, masyarakat Islam di Malaysia adalah satu masyarakat yang sangat takut untuk melakukan kesalahan, terlalu takut untuk berdosa. Contohlah saya kasih mungkin tuan-tuan, kalau contohnya kita pergi ke Australia, lepas tu kita beli satu kotak coklat bawa balik. Lepas tu tuan ni bagi saya satu coklat tu. Saya tengok coklat ni, Tuan Haji, ini coklat ni saya tengok ada keluar dalam viral, katakan dia ada DNA babi. Haram ni. Apa tuan buat? Tuan balik rumah, ambil coklat tu, pum, campak. Tak rasa rugi pun. Sebab apa? Kita takut termakan coklat yang ada DNA babi sebab benda ni haram. Takut sangat kita buat benda haram. Begitu juga mungkin ada tuan-tuan perempuan terbeli rumah murah. Rumah tu bukan milik orang Islam, milik Cina Buddha. Dia ada belakan anjing. Kita beli murah lah. Tapi bila kita beli murah tu, kita sebelum kita duduk, kita takut nak duduk sebab ada macam-macam air liur, banjir dan sebagainya. Kita upah orang. Kalau orang tu kata 2,500 nak samak satu rumah, kita pun samak, kita bayar 2,500. Sebab apa? Kita takut kalau kita duduk dengan ada sisa-sisa anjing. Itu kita takut. Tetapi ada satu perkara kadang-kadang kita ambil ringan, kita ambil mudah, iaitu harta-harta peninggalan arwah-arwah yang tidak diurus dengan betul, yang mungkin menyebabkan kita termakan hak orang lain dan haram. Saya kasih contohlah. Mengikut statistiknya ada lebih kurang 80 bilion ringgit harta orang mati masih belum diuruskan. Mungkin tanah nama arwah, ada akaun bank masih lagi nama arwah, dalam tabung haji akaun arwah belum dapat dikeluarkan, terbeku dalam K2SP, terbeku dalam amanah raya, digabung-gabungkan ada lebih kurang 80 bilion ringgit. Sangat kerugian besar sebab kebanyakan harta-harta itu adalah harta orang Islam. Dan ada statistik mengatakan juga ada lebih kurang ada 1 juta gran tanah masih lagi nama arwah. Itu juga mengundang banyak permasalahan. Sebab kalau kita lihat bila saya pergi mengembara jelajah, selepas ceramah macam ni, ramailah datang jumpa saya. Macam saya pergi ke Kedah itu, ada ramai jumpa saya, kata, tuan, tanah bendang ni yang saya duk pakai ni, saya duk usaha ni, masih nama Tok Wan saya. Tok Wan saya meninggal tahun 74. Macam mana apa tu statusnya, tuan? Saya kata, tanah ini dulu nama Tok Wan, dia ada anak 3 orang, cuma dah mati, ada cucu pula. Kalau ikut hak-hak berlapis faraid itu, mungkin yang berhak ke atas tanah itu ada mungkin 30 ke 40 orang. Kalau ada seorang saja yang mengusahakan tanah ini dan tiba-tiba ada waris-waris yang berhak kata, acik ni sedap je
mengusahakan tanah, dapat hasil, tak bagi-bagi. Seorang menyebut hukumnya haram. Begitu juga contohnya kadang-kadang ada seorang orang muda, masa hidupnya dia ada kebun durian, meninggal muda. Masa dia meninggal, ada ayahnya, ada ibu dia, ada isteri dia, anak-anak dan sebagainya. Bila dia mengandung dunia, dia ada kebun durian, dan kebun durian itu sama ada masih nama arwah ni, ataupun semasa perbicaraan pusaka semua kata tahu nama lah, ikut faraid, maka nama ayah dia ada, nama ibu dia ada, nama isteri dia ada, nama anak-anak semua ada. Tetapi bila musim durian, anak-anak semua duduk kelompok ni, atuk dia pun pergilah ke kebun durian tu, kumpul durian, letak tepi jalan, jual. Dapatlah RM1,000. Dia pun buat posting kat Facebook, alhamdulillah dapat RM1,000 hari ni jual durian. Dan cucu dia nampak Facebook atuk dia, terdetik dalam cucu dia kata, atuk aku ni jual durian, tanah ni tanah kami semua. Bila cucu tu sebut macam itu, maka jatuhlah haram duit yang atuk ni ambil. Sebab apa? Tidak dapat keredaan waris. Jadi ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kalau kita tidak ambil peduli atau tak ambil remeh tentang pusaka, kita tanpa sedar kadang-kadang kita terjebak dalam pelbagai masalah. Okey, kita cerita tentang masalah lah. Apakah masalah pusaka yang selalu berlaku? Pertama, bila berlaku kematian tidak diuruskan, maka harta-harta itu masih lagi nama orang mati. Bila tanah masih nama orang mati, nak jual pun tak boleh, nak sewa pun tak boleh. Fikra nak buat kerjasama tanam pokok pun kita tak boleh nego. Sebab apa? Tuan punya dia dah mati. Susahlah kita nak buat. Jadi banyak kemungkinan penggunaan tanah tu tak dapat dicapai sebab kita biarkan dia nama orang mati. Satu lagi apa? Kadang-kadang kita lupa juga kereta arwah. Kereta arwah. Meninggal dunia, kereta tu milik arwah, kita tak uruskan. JPJ hanya benarkan perbaharui cukai jalan sekali 6 bulan. Lepas tu dia tanya, dah buat urus pusaka ke belum? Dah dapat surat kasut belum? Kalau tak ada, mungkin atas budi bicara dia kasihlah kelonggaran perbaharui cukai jalan lagi 6 bulan selama 3 tahun. Lepas 3 tahun kalau tidak dapat pertukaran milik, dia kata no, maka kereta-kereta itu akan jadi kereta hantu. Rugi juga orang Islam kalau tak tahu. Lagi satu yang kadang-kadang berlaku ialah apabila meninggal dunia, arwah ni meninggalkan harta, tetapi dalam masa sama juga meninggalkan hutang. Kadang-kadang waris ni bila ada ahli keluarga meninggal, dia tak nampak hutang, dia nampak harta yang ditinggalkan, dan dia cepat-cepat congak berapakah hak faraid dia. Kejap kan saya ceritakan macam mana pelaksanaan faraid. Kebanyakan kita ni nampak apa je, kita tahu hak kita berapa, kita nak minta hak kita. Padahal sebenarnya sebelum kita dapat hak faraid kita perlu laksanakan wasiat yang dibuat oleh Allah, arwah, dan juga bayar hutangnya. Jadi ada dua senyado tuan-tuan dan puan yang saya pernah lihat sendiri. Pertama, arwah meninggal memang tak tinggalkan duit, ada hutang, dan tak ada siapa pun pembeli nak bayar hutang dia. Apa berlaku? Maka tergantunglah roh arwah tadi. Sebab kita tahu orang meninggal dunia kalau hutang tak selesai, maka roh dia gantung. Itu salah dia. Tetapi ada juga yang berlaku di mana saya pernah lihat sendiri, arwah ni meninggal dunia, dalam KWSP dia ada 800,000, dia ada juga takaful hayatnya berapa ratus ribu, duit dalam bank dan sebagainya, banyak duitnya, tetapi dia juga meninggalkan hutang, dan tidak ada seorang pun daripada waris-warisnya peduli nak bayar hutang. Sebab apa? Dia kata biar pi lah, takkanlah Maybank nak kejar hutang sampai ke lubang kubur. Kredit kad ada 8,000, tak siapa peduli nak bayar. Sebab apa? Arwah dah mati. Dan dia hanya nampak duit-duit tu nak beda-beda antara adik-beradik, nak senang, tanpa peduli yang arwah ni ada hutang. Dan sepatutnya siapakah yang bertanggungjawab untuk membayar hutangnya? Waris. Itu antara perkara-perkara yang berlaku. Apa dia? Harta terbeku, kereta tersadai,
hutang tak bayar. Dan yang selalu berlaku adalah apabila berlaku kematian dan apabila kefahaman di antara waris-waris tidak berapa jelas, berlakulah silap sangka, syakwa sangka, dan akhirnya perbalahan di antara waris. Terlalu banyak kes-kes pergaduhan, bermasa muka, perpecahan keluarga disebabkan oleh pusaka. Saya pernah buat ceramah macam ini. Kemudian lepas ceramah, ada seorang kakak datang jumpa saya, kata, "Tuan, boleh tolong tak?" "InsyaAllah boleh." Dia tanya saya, "Ayah saya penuka Felda, dah meninggal 15 tahun lepas. Masa meninggal tu kami bincang-bincang, dah setuju untuk lantik abang saya sebagai pentadbir." Sebab Felda dia pentadbir dia tak tahu nama. Dan abang saya jadi pentadbir. Tetapi abang saya menjadi pentadbir, dia buat macam seolah itu tanah dia punya. Dia tak bagi kami balik, hasil pun semua dia ambil. Dia kata, "Macam mana nak buat?" Dia katalah, "Tak betul tu. Dia hanya pentadbir. Hasil-hasilnya boleh lagi dibagikan pada wali waris." Dan saya tanya kakak tu, "Kakak, ada nombor telefon abang tak?" Apa dia jawab? "Saya dah 15 tahun tak bercakap dengan abang saya. Nombor telefon dia pun tak ada." Itu antara perkara yang betul-betul berlaku disebabkan perbalahan harta pusaka. Adik-beradik yang dulu masa kecil yang mungkin bermain pondok-pondok bersama, tetapi bila dah dewasa, ayah dah meninggal, disebabkan harta pusaka, mereka berbalah sampai tidak bercakap. Ini yang antara perkara berlaku. Jadi inilah antara banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada separuh berlaku keluar dalam media, banyak juga yang berlaku hanya saudara rapat saja yang tahu. Dan kadang-kadang tu dia tak nampak yang besar sangat. Ada isu-isu pusaka, orang ni terbuat rumah terlebih masuk kawasan dia dan sebagainya, menyebabkan ada benda yang terbuku dalam hati. Bila berjumpa masa kena negara ataupun raya, bertepuk tampar, tetapi senyum dia tak habis. Kenapa senyum tak habis? Dalam hati ada benda terbuku. Apa benda yang terbuku? Isu pusaka. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, masa yang saya ada tak panjang, tetapi insyaAllah ada pembantu saya akan mengedarkan clipboard tu. Tuan-tuan isilah nama dan handphone. Pertama, rakaman video ini juga saya akan hantar kepada tuan-tuan dan puan, boleh ulang, ataupun kalau ada saudara kawan-kawan yang tak dapat dengar, hantar. Pertama. Keduanya, kami juga menyediakan khidmat nasihat percuma kepada sesiapa yang ada isu pusaka. Sebab dalam forum macam ni, saya selalu tak galakkan ada soal jawab. Sebab kadang-kadang tanpa sedar, contoh saya buka untuk soalan, tuan-tuan bertanya. Bila kita bertanya itu, kadang-kadang kita bertanya tentang isu pusaka kita. Dengan kegairahan atau jawapan, kita tercakap isu-isu keluarga kita, tanpa sedar kita membuka aib keluarga kita. Jadi kalau tuan-tuan ada isu berkaitan pusaka keluarga kita, senyap-senyap daftar untuk sesi khidmat nasihat percuma. Ada orang akan tanya, apa hanya tuan, mengadulah di situ supaya orang lain tak tahu. Kadang-kadang kita nak bertanya tu kan, kita tak sedar kita bertanya tentang keluarga kita, tak pasal-pasal orang tahu yang kita bergaduh dengan abang kita, kita bergaduh dengan kakak kita. Okey, jadi itu antara kenapa saya minta tuan-tuan isi nombor dan nama dan handphone supaya kita dapat berhubung selepas ini. Saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan mempunyai isu-isu pusaka. Okey, hari ini saya nak, dengan masa yang pendek ini, saya nak menceritakan satu konsep kefahaman faraid untuk memudahkan kita faham bagaimana pelaksanaan faraid. Konsep ini bernama F743. Sebab apa? F, kita apa saja bila berlaku kematian, jangan kita lari pada faraid. Kadang-kadang sekarang ni ada kata, tak nak ikut faraid, aku nak buat hibah. Dia buat hibah supaya lari pada faraid. Salah. Dan kebanyakan yang kita nampak faraid tu hanyalah pembahagian 1/4, 1/8, 1/6 sebagainya. Itu pun salah. Sebenarnya kefahaman faraid adalah kefahaman yang luas. Dan hari ini saya nak terangkan kepada tuan-tuan kaedah untuk melaksanakan pusaka dengan kaedah F743. Apakah dimasukkan F743? Apabila berlaku kematian ahli keluarga kita, pertama yang kita kena buat adalah kenal pasti siapakah waris-waris faraid.
Contoh, ayah meninggal, kita kena pasti siapakah warisnya. Mak dia, mak ayah pada semati ni adalah waris. Okey. Lepas tu dia ada isteri, seorang ke dua orang tak apalah, itu pun waris. Lepas tu dia ada anak lelaki dengan perempuan. Bila anak lelaki maka adik-beradik bukan waris. Jadi warisnya adalah mak ayah, isteri dan anak-anak. Itu saja waris farid. Kita kenal pasti dulu waris farid. Jangan tanya hak mereka. Kenal pasti. Sebab apa? Sebelum mereka cerita tentang hak, mereka ada tanggungjawab. Apakah tanggungjawab dia? Ini nama 7 tadi. Tadi F kan? 7. Ada 7 perkara yang kita perlu kenal pasti dulu. Sebelum kita tahu berapa hak kita, berapa kita boleh dapat. Apakah 7 perkara itu? Pertamanya, kita senaraikan harta-harta milik arwah dan tengok ada tak harta-harta itu sebenarnya telah dihadiahkan semasa hidupnya. Contoh, ada seorang suami, dia ada 2 isteri. Dia pernah membeli satu gelang dan pernah beli satu rantai. Gelang diberi pada isteri pertama, rantai kepada isteri kedua. Dia dah beli, dia dah hadiahkan. Janganlah kata gelang itu sebab dia beli pusaka dia. Bukan, dia dah hadiahkan. Begitu juga kalau dia ada duit, dia kasih ke anak-anak dia seorang 5,000, seorang 10,000, itu pun dah hadiah. Jangan kata pusaka. Ataupun dia buat dokumen dengan peguam ke atau dengan pusaka telah membuat pengisyarat hibah. Saya dengan ini menghadiahkan rumah ini kepada isteri saya. Cukup syarat, cukup rukunnya. Itu juga dah dikira dah dihadiahkan semasa hidup, maka ia itu terkeluar daripada pusaka. Jadi itu perkara yang kita kena lihat dulu. Jangan nak rebutkan benda yang telah dihadiahkan terlebih dahulu. Pertama. Nombor 2, kita tengok ada tak harta-harta yang arwah ni pegang sebenarnya bukan harta dia, tetapi harta dia yang dipegang sebagai amanah. Contoh, ayah dia dulu masa meninggal, adik-beradik ayah kita ni dalam mengambil keputusan supaya meletakkan nama kepada dia, si mati ni, satu geran tanah, tetapi dia hanya memegang amanah untuk adik-beradik 4 orang, sama rata. Geran nama dia, tapi sebenarnya dia pegang amanah untuk adik-beradik lain. Dalam geran memang nama dia, tetapi akadnya dia pemegang amanah. Jadi kalau dia meninggal pun, janganlah kata keseluruhan tanah itu adalah pusakanya. Kadang-kadang banyak berlaku saya lihat, sebenarnya bila bicara pusaka, dia kata, susah nak tahu banyak-banyak nama, tahu nama Abang Long lah. Ataupun ayah dia dah tukar nama siap-siap kepada Abang Long ni. Abang Long, ayah tukar nama kat tanah daripada engkau, tapi engkau jaga hak tu adik-beradik engkau 4 orang sama rata. Maksudnya hak dia 1/4, hak adik-beradik lain 1/4. Nama dalam geran nama dia, tapi kena 10 tahun selepas tu, masa dia meninggal, tiba-tiba isteri dia claim itu pusaka dia sebab dia tidak ada hitam putih. Jadi sebenarnya kalau harta itu dia pegang sebagai pemegang amanah, bukan pusaka keseluruhan dia, hanya hak dia saja jadi pusaka dia. Itu yang kadang-kadang kita ni selalu buat perjanjian amanah, akad dia tidak jelas dan tidak ada hitam putih. Begitu juga contohnya arwah ni, dia bendahari PIBG ataupun bendahari surau, baru kutip duit, dia bawa balik dalam rumah dia, letak dalam laci dia ada 20,000 tunai, pun meninggal dunia. Isteri dia tengok dalam laci ada 20,000 kat rumah dia, dia boleh mengaku pusaka arwah. Tetapi kalau kita selidik, rupanya duit tu ada duit yang dipegang oleh arwah, pemegang amanah, walaupun dalam rumah dia itu pun bukan pusaka dia. Sama juga kadang-kadang ada duit dalam akaun dia. Saya ada satu kawan saya, dia ada 50,000 dalam akaun dia, dia mengaku ini ayah dia letak 50,000 untuk jaga duit untuk adik dia, sebab adik dia tak pandai pegang duit. Itu kena maklumkan. Takut-takut kalau dia meninggal dunia, nanti isteri dia mengaku yang itu pusaka suami dia, dia ambil. Jadi kalau harta amanah, tolak tepi dulu, bukan pusaka dia. Ketiganya, kalau ada kos-kos berkaitan dengan pengurusan jenazah, boleh diambil daripada harta arwah. Tapi mungkin masa meninggal tu harta arwah semua terbeku, ataupun ada anak dia sempat cucuk duit ATM ayah, keluarkan 3,000, dia belanja untuk urus pusaka. Itu boleh dibenarkan, jangan buat benda lain. Ataupun adalah anak-anak dia dahulukan duit untuk bayar mandi jenazah, ke bumi van jenazah sebagainya, kemudian bila dah dapat keluarkan duit-duit bank arwah, boleh claim balik, sebab dibenarkan untuk ambil harta arwah untuk membayar kos berkaitan dengan urusan jenazah. Itu nombor 3. Nombor 4, kita boleh ambil daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah untuk membayar apa saja hutang dengan Allah.
zakatnya, fidyahnya, badal hajinya. Jadi kalau contohnya kita dapat duit, kita boleh gunakan duit untuk membayar hutang-hutang Allah ni. Begitu juga kalau ada waris yang dulu dah bayarkan badal haji, dah bayarkan fidyah arwah ni, dah bayarkan zakat arwah ni, boleh claim balik daripada harta yang dapat dicairkan tadi. Itu nombor 4. Nombor 5, tadi hutang dengan Allah. Nombor 5, hutang dengan manusia, hutang dengan kerajaan. Kalau arwah tu ada hutang dengan kredit kad, ada hutang dengan kedai acong, ada hutang dengan LHDN, siapa yang bertanggungjawab untuk membayar? Waris. Kalau arwah ada tunai, ambil tunai dia, bayar. Kalau tidak ada, juallah harta-hartanya untuk melunaskan hutang-hutangnya, sebab kalau tidak dibayar hutang-hutangnya, kesian arwah, tergantung roh dia. Jadi yang kelimanya adalah menjadi tanggungjawab waris-waris untuk membayar apa saja hutang-hutang yang masih belum dijelaskan. Okey. Keenamnya, ini interesting. Selalu bila cerita tentang faraid, kaum wanita tak ada kan? Lalu kaum wanita mengeluh, apa hal lah hak untuk wanita ni sikit sangat? Kalau tak ada anak 1/4, kalau ada anak 1/8. Itu seorang isteri. Kalau 2 isteri 1/8 bagi 2, seorang 1/16. Kalau 3 isteri 1/8 bagi 3, 1/24. Kalau 4 isteri 1/8 bagi 4, seorang 1/32. Sikit sangat dia kata. Tetapi sebenarnya sebelum sampai kepada hak faraid tadi, dibenarkan mengikut undang-undang Malaysia, di mana si isteri ataupun si suami boleh menuntut harta sepencarian. Jadi contohnya yang si suami mati, si isteri boleh menuntut harta sepencarian, apa saja harta yang terhasil dalam perkahwinan mereka, tetapi perlu dibuat di mahkamah syariah, diputuskan oleh hakim. Isteri boleh tuntut harta sepencarian. Kalau isteri mati, suami pun boleh tuntut harta sepencarian. Boleh. Ada cara dia akan tengok berapa banyak sumbangan langsung, sumbangan tak langsung, untuk menceritakan, untuk mengira berapa yang mereka ada. Itu untuk harta sepencarian, si isteri boleh minta, si suami boleh minta. Untuk isteri, kalau si suami meninggal dunia, si isteri ada lagi 2 tuntutan yang dia boleh tuntut. Satu adalah nafkah sepanjang edah, 4 bulan 10 hari. Kalau contohnya sebulan si isterinya dapat perbelanjaan untuk kehidupan dia, nafkah dia 5,000, maksudnya kita kalilah 5,000 tu kali 4 bulan 10 hari. Ambil harta pusaka, bagi dulu. Tapi sebenarnya kalau boleh lebih, sebab sebenarnya Allah ada berfirman dalam satu ayat surah Al-Baqarah 240, dia kata kepada suami-suami yang akan mati dan meninggalkan isteri, maka tinggalkanlah nafkah cukup untuk 12 bulan dan ada rumah yang tak perlu dihalau keluar. Tapi ada ulama kata ayat ini telah dimasukkan oleh ayat 238 mengatakan sepanjang edah. Tapi pada saya, kalau kita boleh bagi lebih-lebih lah. Sebenarnya kalau isteri kita, kalau kita meninggal dunia, isteri itu selagi dia balu, maksudnya dia tak berkahwin dan dia menjaga anak yang bawah umur, dia patutnya dapat nafkah untuk teruskan kehidupan, ada rumah. Jadi sebenarnya itu kita laksanakan. Sebab apa Allah kata janganlah memudaratkan waris. Jadi kalau kita ada isteri, kita ada anak, tinggalkan cukup harta, dan kalau kita pun waris pun, kita pastikan dahulukan mereka dulu, supaya mereka ada nafkah untuk teruskan kehidupan, ada tempat tinggal selagi dia balu pada arwah. Jadi untuk si isteri, dia boleh tuntut harta sepercayaan, boleh tuntut nafkah edah ataupun lebih, dan juga nafkah tempat tinggal. Dan yang ketujuhnya adalah wasiat. Wasiat ni pun ramai yang kurang faham. Sebenarnya wasiat adalah penyataan hasrat seorang pemilik harta semasa hidupnya untuk berwasiat kepada bukan waris. Contohnya dia ada anak angkat, dia nak berwasiat kepada anak angkat dia, dia nak wasiat kepada emak angkat dia. Kalau dia mualaf, nak berwasiat kepada ibu betulnya yang masih bukan Islam, dia nak wasiat kepada cucu dia, kepada anak buah yang dia sayang, ataupun nak wasiatkan kepada masjid, kepada surau ataupun pusat tahfiz. Selagi nilai yang dia wasiatkan itu apabila dia meninggal tidak melebihi daripada 1/3 daripada semua harta yang ditinggalkan, maka wajib dilaksanakan. Itu sebenarnya wasiat. Kalau kita duk buat wasiat, nak
tinggalkan kepada isteri, kepada anak, itu bukan wasiat, itu pesanan. Walaupun diletakkan dalam satu buku betul dia wasiat si mati, tapi kalau kepada ahli waris dia hanya sekadar pesanan, kita kena minta balik waris-waris setuju tak dengan pesanan ini. Inilah yang telah berlaku semenjak tahun 1984. Telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan apa saja wasiat kepada waris, pembahagian kepada waris hanyalah pesanan tertakluk pada persetujuan waris. Kalau waris tak setuju, terbatal, maka ikut balik faraid. Itulah ramai orang terbuat wasiat dengan lawyer lah dan sebagainya, tetapi dibuat kepada waris. Yang terpakai hanyalah kepada bukan waris. Tetapi kalau kita nak menyatakan hasrat kita bagi kepada waris-waris kita, kita buat kaedah lain dengan membuat surat ikatan amanah ataupun membuat surat atau cara hibah yang cukup syaratnya. Jadi sebenarnya 7 perkara itu kita laksanakan dahulu, dah tolak tu bakinya barulah untuk waris-waris faraid. Jadi F dah selesai, 7 dah selesai. 4 apa dia? Okey. Kita kena kira apakah harta arwah. Kita kena nilai berapakah rumah ditinggalkan, kereta dia, tunai dia, dah tahu nilai dia. Barulah kita tengok waris-waris faraid berapa bahagian dia. Okey, ayah si mati 1/6, ibu si mati 1/6, isteri si mati 1/8, yang bakinya adalah asobah. Dia ada anak lelaki perempuan, maka itulah asobah bil khair namanya. Anak lelaki 2 kali ganda anak perempuan. Jadi semua kita dah tahu pecah-pecahan dia. Jangan risau tuan-tuan. Kalau ada nak tahu tentang pengiraan faraid, jumpa kami, ataupun JAKIM ada buat faraid calculator, boleh kira sendiri, keluar pengiraan. Jadi bila kita dah tahu hak-hak faraid dan kita tahu nilai pusaka dia tinggalkan, kita congak supaya setiap waris faraid tahu nilai faraid dia. Dah tahu nilai faraid, kita kata okey, dah tahu masing-masing berapa nilai dia, rumah campur kereta semua nilai berapa, jom kita bincang-bincang bermuafakat. Itu dinamakan al-taharush, pemufakatan waris-waris faraid. Ada 4 pemufakatan waris-waris faraid ni yang dia dah tahu berapa harta yang ditinggalkan, berapa nilai dia, berapa hak mereka, dia boleh capai. Mufakat pertama adalah contoh. Tadilah yang warisnya adalah ibu, ayah, isteri dan anak lelaki, anak perempuan. Arwah ada membuat satu rumah, meninggalkan satu rumah. Boleh saja semua nak tahu nama dalam tu sebab mereka waris faraid, tapi menyusahkan. Cara terbaik adalah bermufakat, kata macam inilah. Okey, boleh tak ke semua waris-waris ini melepaskan hak mereka untuk rumah ini kepada isteri arwah. Mak mentua dia, mak dia lepaskan hak kepada menantu dia, ayah dia lepaskan hak kepada menantu dia, anak-anak pun letak hak kepada mak dia, supaya rumah tadi rumah nama seorang, nama isteri. Itu dinamakan melepaskan hak dengan redha. Siapa-siapa yang melepaskan hak dengan redha seolah bersedekah. Contoh, rumah tadi bernilai 1 juta. Hak ayah tadi 1/6, hak ibu tadi 1/6. Berapa nilai dia? 167,000. Apabila dia melepaskan hak dengan redha, seolah-olah dia bersedekah. Ayah dia bersedekah 167,000 pada menantu dia untuk menantu dia duduk dengan cucu dia. Ibu dia pun bersedekah 167,000. Itu sebenarnya peluang untuk mereka berdua tadi bersedekah dengan nilai yang banyak kepada keluarga yang rapat, sedekah yang paling afdal. Bukan titik perlu dia pun rumah itu, tapi dengan meniatkan melepaskan hak dengan redha, seolah dia bersedekah kepada menantu dan cucu dia. Besar pahala dia. Itu mufakat pertama, melepaskan hak dengan redha. Baik. Tapi selalunya ini berlaku kalau ada kaunselor yang datang memberi penerangan. Okey. Keduanya, mufakat yang dinamakan melepaskan hak dengan tebusan. Contoh, arwah ada meninggalkan kebun durian. Ayah kepada si mati tadi nak kebun durian ni tadi. Dia pun cakap, okey, tak apalah, atuk ambil kebun durian ni. Atuk bayar pada Wan, atuk bayar pada menantu, atuk bayar pada cucu-cucu. Satu pampasan yang semua orang setuju. Agak adik-beradik lah. Jadi semua setuju melepaskan nama tadi kepada datuk tadi dengan menerima tebusan. Kebun durian boleh, kereta pun boleh. Contoh ada satu kereta, adik-beradik 4 orang, ada yang usul ni nak kereta, dia ambil kereta tu tapi dia bayar kepada adik-beradik lain. Adik-beradik lain setuju dengan pampasan tadi. Itu namanya melepaskan hak dengan tebusan. Ataupun arwah meninggalkan handphone, iPhone, jangan ambil je. Siapa nak handphone ni? Adalah bangah nak handphone. Bangah nak handphone, handphone ni harga 2,000, kau bayar kita orang seorang sikit baru kau boleh ambil handphone. Itu dinamakan melepaskan hak dengan tebusan. Jangan ambil saja. Jadi itu pun boleh
supaya pemilikan itu satu saja. Sebab kadang-kadang kereta memang tak boleh tahu nama banyak, yang boleh tahu nama satu. Mungkin tak semua waris-waris boleh terbuka hati melepaskan hak dengan kereta. Jadi tak apalah, kereta ni mahal, siapa nak ambil kau bayar, pampasan dia. Jadi nombor 2 adalah melepaskan hak dengan tebusan. Boleh faraid kat itu, faraid, sebab yang membuat keputusan adalah waris-waris faraid. Setelah dia tahu apa hak dia dan apa harta yang dia tinggalkan. Yang ketiganya, apa dinamakan, bersetuju dengan kadar yang dipersetujui. Contoh, arwah ni meninggalkan KWSP adalah 500,000. Isteri arwah ni tak bekerja, bila bincang-bincang macam ni lah, takkan nak bagi dia 1/8. Kita setujulah bagi separuh kepada isteri arwah, yang baki separuh tu kita bagi sama rata. Atuk, nenek, cucu-cucu sama rata. Setuju tak? Kalau semua waris bersetuju, maka lakukanlah, tak salah, sebab yang mengambil keputusan adalah waris-waris faraid. Tetapi kalau contohnya ada seorang waris itu tak setuju, selalunya anak lelaki lah, dia congak-congak, kalau ikut yang formula tadi saya dapat sekian-sekian banyak, kalau ikut faraid saya dapat banyak. Dia angkat tangan, cop, saya tak setuju, saya nak hak faraid saya sebab banyak. Jangan pula kita kata, bang, abang ni tamak lah, ikut je lah mufakat kita. Tak ada, hak dia. Kalau dia nak hak faraid dia, lepaskan. Yang bakinya kita boleh bagi siapa yang bersetuju. Jadi yang ketiga tadi, pemufakatan itu dinamakan melepaskan, membahagikan mengikut sukatan persetujuan bersama. Faraidkah itu? Faraid, sebab yang mengambil keputusan itu adalah waris-waris faraid berdasarkan mereka tahu apakah hak yang ditinggalkan dan berapakah nilai mereka, dan mereka bersetuju dengan pembagian itu. Itu mufakat yang ketiga. Mufakat yang keempat apa? Mufakat keempat adalah contohnya yang ada tinggal tabung haji. Yang tabung haji ni kita ikut kadar faraid lah. Maksudnya mufakat keempat, semua waris bersetuju untuk harta ini dibahagi-bagikan ikut kadar faraid. Jadi tabung haji tadi, si ayah semati dapat 1/6, ibu semati dapat 1/6, isteri semati dapat 1/8, bakinya anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. Boleh. Maksudnya apa? Apabila berlaku kematian, kita nilaikan harta-harta itu, setiap harta boleh dicapai mufakat yang berbeza. Rumah melepaskan hak dengan reda, kebun durian melepaskan hak dengan tebusan, kereta melepaskan hak dengan tebusan, KWSP pembahagian mengikut kadar yang disetujui, tabung haji mengikut kadar faraid. Boleh. Tetapi apa yang selalu berlaku dalam masyarakat kita, semua pun kata ikut kadar faraid. Itulah sebab yang saya pernah lihat di Kedah, ada satu kes pusaka, dia kata nak ikut faraid, ada 6 geran tanah, waris ada 12, maka setiap geran tanah tadi ada 12 nama. Dan dia bawa kepada saya selepas 15 tahun, daripada 12 nama tadi ada 5 orang dah meninggal dunia. Macam mana ni tuan? Itulah dulu apa pasal kau semua suka sangat tahu nama dalam geran. Semua nak tahu nama, semua nak tahu nama. Kononnya ikut faraid. Sebenarnya ada cara yang lebih baik supaya kalau nama geran-geran itu banyak nama, payah. Itu sebabnya saya ada banyak di tangan saya kes-kes tanah kampung baru. Sama juga, meninggal dunia bagi pada 5 orang anak. Yang anak dia meninggal tahu nama isteri dan anak-anak. Berlapis semua tahu, ikut faraid masuk nama. Ini kita punya budaya salah. Jadi akhirnya tanah itu ada 60 nama. Macam mana nak selesaikan? Nak jual pun nak cari 60 nama untuk tanda tangan. Macam mana nak buat? Lah tak ada siapa pun nak beli. Jadi cuba elakkan tanah-tanah itu diracik-racik, diturun namakan semua waris-waris faraid, berlapis-lapis, akhirnya satu geran ada banyak. Saya pernah lihat dekat Kedah, tanah bendang, satu tu ada 30 nama, yang satu tu ada 40 nama. Macam mana nak buat? Yang mengusahakan ada 2-3 orang, kok ada 2-3 orang menyebut yang makan itu termakan harta haram. Itulah 4 tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah lihat apa itu F, apa itu 7 dan apa itu 4. Apa itu 3? 3 adalah rahsia untuk memastikan kalau kita mati nanti, ataupun kalau ada berlaku pusaka, kita adalah waris, bagaimanakah cara untuk mengelakkan ia bermasalah. Pertama adalah berlaku kematian, kita cepat-cepat mulakan urus pusaka, tetapi jangan buat sendiri.
cari orang pandai. Sebab sebenarnya kita dah biasa, kalau ahli keluarga kita meninggal dunia, nak mandi jenazah, kita tak pandai mandi jenazah. Walaupun kita pernah ambil kursus online, tak pandai, kita pun upah tukang mandi jenazah yang telah ada tauliah. Dia ada kereta dia ada benda juga, dia ada kapal baru, dia ada kapas, dia ada kain dia. Kita upah, kita bayar, selesai. Sebab apa? Dia mahir, kita tak pandai. Dia yang buat, kita tolong-tolong boleh lah. Jadi untuk mandi jenazah kita panggil orang pandai. Nak gali kubur pun kita panggil orang pandai. Nak sembahyang jenazah pun kita panggil orang yang pandai. Begitu juga untuk urus pusaka, cepat-cepat kita uruskan. Jangan kita sibuk tahlil hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-10, ke-40, ke-100, tetapi urus pusaka tak buat-buat. Sebab apa? Lagi lambat kita buat, lagi banyak risikonya. Kita dah lupa, kita dah tak ingat arwah, dan juga berlaku kematian di kalangan waris menjadi lebih rumit. Bayangkan, ayah ni meninggal, ada anak 4 orang, isteri tak ada, sebenarnya waris 4 orang je. Tetapi ditangguh-tangguhkan, meninggal anak yang sulung. Anak sulung tadi dia playboy sikit, ada 3 isteri, 1 terang 2 gelap. Pasal-pasal ketiga-tiga isteri dan anak-anak dia yang juga jadi waris berlapis. Ketika itu dah jadi payah nak bincang-bincang dah. Padahal dulu 4 orang senang je. Jadi pertama, kalau berlaku kematian, adalah seorang waris bertindak memulakan proses. Jangan memandai-mandai, cari orang pandai. Jadi contohnya ada nombor-nombor telefon macam orang macam kami, perunding-perunding pusaka ataupun kaunselor pusaka kita panggil, hubungi supaya kita boleh bagi tahu apakah kaedah terbaik untuk memulakan. Pertama. Keduanya, atas nasihat orang yang pandai tadi, uruskan pusaka di tempat yang betul. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku, waris menguruskan pusaka di tempat yang salah. Contoh, meninggal saja berduyun-duyun pergi ke mahkamah syariah untuk buat sijil faraid, untuk kononnya jatuh hukum. Di mahkamah syariah hanya untuk mengenal pasti siapa waris dan berapa bahagian mereka. Tidak boleh untuk diturun milik harta-hartanya, tak boleh pakai. Ataupun terus pergi tutup harta pencarian, jangan. Jadi pertamanya, untuk urus pusaka ada 3 tempat. Tempat pertama, kalau arwah itu meninggalkan harta, ada tanah, ada kereta, ada akaun bank sebagainya, tidak melebihi 2 juta, waris boleh buat permohonan dekat pejabat pusaka kecil, selalunya ke pejabat tanah. Kosnya ada tapi murah sikit. Kalau harta yang ditinggalkan oleh arwah lebih pada 2 juta, mana kita nak tahu 2 juta ke tak 2 juta? Jangan risau, hantar ke pejabat tanah, nanti dia akan penilaian. Lebih 2 juta dia tolak tepi, pergi ke mahkamah tinggi, gunakan lawyer. Kadang-kadang ada juga sebab orang ni pening, harta arwah hanya 800,000, tapi dia ambil lawyer pergi ke mahkamah tinggi. Boleh tak? Boleh, tapi kadarnya mahal lah sikit. Sudahnya pergi mahkamah tinggi, lepas itu kena bayar mahal, tak cukup duit, sesangkut, tak selesai juga. Dan tempat ketiga adalah amanah raya. Amanah raya apa dia? Skop dia hanya boleh menguruskan harta-harta alih saja. Kalau arwah hanya meninggalkan kereta, akaun bank dan tunai tidak melebihi 600,000, amanah raya boleh tolong bagi-bagikan. Kalau ada tanah, amanah raya tak boleh keluarkan perintah. Amanah raya boleh ambil, tetapi dia akan bawa ke mahkamah tinggi, gunakan peguam dia untuk diuruskan dengan mahkamah tinggi. Ada charge. Dan kadang-kadang orang kata mahal, tak salah. Amanah raya memang itulah dia punya carta yuran dia. Tetapi kalau kita ada dibolehkan untuk membuat di tempat pusaka kecil, kenapa kita pilih untuk dibuat tempat yang salah? Jadi macam mana kita nak tahu kat mana nak buat? Itu sebabnya cepat-cepat tanya dulu orang yang selalu buat. Dia tahulah, cik jangan pergi tempat tu. Kadang-kadang ramai yang jumpa saya dah terlambat, alamak salah tempat dah. Jadi buat tempat yang betul, tetapi dapatkan nasihat kat mana tempat yang betul. Dan yang ketiga, bila kita lihat benda berlaku depan mata kita, permasalahan pusaka berlaku depan kita, kita ambillah iktibar. Kalau kita tengok pusaka atuk kita sampai sekarang dah 30 tahun tak selesai-selesai, kita ambil iktibar. Kenapa itu berlaku? Sebab arwah atuk tak buat perancangan. Bila meninggal, waris pula main redah aja, pandai-pandai sendiri, terlanggar tembok, terlanggar pintu, termasuk longkang, tak selesai-selesai. Jadi kita ambil iktibar. Salah satu benda yang kita ambil iktibar adalah kita masih hidup, kita masih bernyawa, ada peluang untuk kita membuat perancangan untuk diri kita supaya bila kita meninggal dunia tidak berlaku seperti apa yang kita lihat berlaku di sekeliling kita. Ambil iktibar. Jadi inilah yang saya nak seru tuan-tuan dan puan yang berada di sini masih bernyawa,
Saya percaya tuan-tuan perempuan ada harta tak banyak sedikit. Saya percaya tuan-tuan ada zuriat, ada keluarga, ada waris. Ada ramai, ada sikit, ada simple faraidnya, ada yang rumit faraidnya. Dan saya percaya tuan-tuan ada hasrat. Macam mana nak wariskan harta, nak bagi siapa? Ada niat nak mungkin sebahagian pada harta tabung haji nak sedekahkan kepada masjid untuk sahabat akhirat. Ada hasrat. Jadi kalau tuan-tuan masih ada nyawa, ada harta, ada keluarga, ada hasrat, maka buatlah apa dinamakan vaksin pusaka. Kenapa kita nak vaksin pusaka? Sebab kita bila meninggal dunia nanti, tak adalah harta kita berpenyakit, tak adalah waris kita berpenyakit, tak adalah roh kita juga berpenyakit nanti. Jadi kita siap-siap ambil vaksin. Apakah vaksin itu? 4. Kebanyakan orang silap, dia tak ambil vaksin, dia ambil ubat sikit-sikit. Dia buat pelantikan wasi dengan cakap manah, tak cukup. Dia ambil takaful hibah, tak cukup. Dia pergi jumpa lawyer buat wasiat, tak cukup. Dia jumpa peguam syariah buat dokumen hibah, tak cukup. Dia kena buat 4 perkara serentak supaya ia menjadi satu penyelesaian yang menyeluruh. Apakah 4 perkara? Pertama, buat satu dokumen melantik ahli keluarga yang rapat, seorang atau 2 orang sebagai AJK pusaka kita. Beri surat tauliah, Abang Long, abang jadi ayah punya wasi, bangah jadi wasi kedua. Lantik. Sebab apa? Barulah ada mereka rasa tanggungjawab untuk memulakan proses. Kalau tidak, anak kita 5 orang, bila kita meninggal dunia, alung angah tunjuk lalas orang minta buat. Kita lantik siap-siap. Dia kena pandai ke? Mereka yang dilantik untuk jadi wasi, syarat wajib untuk menjadi wasi adalah pandai pegang telefon, tahu nak dial nombor, tak payah pandai faraid. Arahan kepada wasi kita, Bang Long, kau ayah meninggal besok, kau jangan memandai-mandai, kau mulakan proses, kau cari orang pandai, ayah dah siapkan duit. Itu cerita dia. Jadi yang pertama, pelantik, buat dokumen, jangan cakap mulut, buat dokumen. Kami boleh tolong buatkan. Melantik wasi namanya. Kedua, kita siapkan duit untuk membantu waris kita melaksanakan pusaka. Sebenarnya duit kalau banyak lagi bagus. Kita elok tinggalkan duit tunai. Apakah guna duit tunai itu? Untuk sara hidup keluarga kita, waris kita. Apakah guna tunai itu? Kalau kita ada hutang, untuk bayar hutang. Apakah guna duit itu? Kalau kita ada nak sedekah, kita boleh sedekahkan. Dan kalau nak bayar kos pusaka, ada duit untuk bayar kos pusaka. Pengalaman saya, kalau ada meninggal, lepas tu ada kes pusaka belum selesai, nak minta waris keluarkan duit untuk bayar, semuanya ketat nak keluar. Tetapi kalau arwah dah tinggalkan duit dalam tabung haji, dah cakap ni ayah dah tinggalkan ada 5,000 dalam tabung haji, kalau ayah meninggal gunakan duit tu untuk urus pusaka, selesai. Jadi kita tinggalkan duit, kalau boleh dalam bentuk dana pantas, maksudnya dia tak beku. Kalau kita tinggalkan dalam ASB lebih pada 10,000 beku. Kalau kita tinggalkan dalam public mutual lepas lebih pada 10,000 beku. Dalam bank pun beku. Kat mana kita nak tinggalkan? Kalau kita ada KWSP, ada penama, itu boleh. Kalau kita ada takaful hayat, ada penama, itu boleh. Ataupun kita tautkan dalam tabung haji, taut penama. Sebab bila ada penama itu boleh keluarkan duit tanpa dapatkan sebab kuasa. Jadi kalau tuan-tuan yang ada di sini ada ASB 200,000, tabung haji tinggal 1,000 je sebab dah pergi Mekah, pergi umrah. Ambil duit ASB 10,000 ke 50,000, letakkan dalam tabung haji, taut penama, supaya kalau meninggal besok yang ASB tu beku tak apa, tapi yang tabung haji tu sempat keluarkan duit 50,000, macam-macam boleh pakai dahulu. Kita tak nak kita meninggal dunia, duit kita semua beku. Okey? Jadi siapkan duit. Dan yang ketiganya, kita siap lantik siapa yang boleh bantu kita. Cakap kepada anak kita, kalau meninggal dunia kau pergi jumpa orang ni, dia boleh tolong, ayah dah siapkan duit. Jadi itu 3 perkara yang perlu kita buat, dan itu dibuat secara bertulis. Dan yang keempatnya, apa saja hasrat-hasrat kita perlu dah dibuat dalam bentuk bertulis, bertarikh bersaksi. Jangan cakap lisan, jangan tulis sendiri, jangan pesan-pesan. Apakah dokumen yang kita perlu buat? Nak melantik wasi, bertulis, bertarikh bersaksi. Nak melantik penama, ada hitam putihnya. Nak buat dokumen hibah, ada dokumennya. Nak buat surat kitab manah, ada dokumennya. Perjanjian jual beli, perjanjian hutang-hutang, ada dokumen. Jangan kita hutang-hutang main cakap mulut saja. Waris kita susah nak tuntut, orang nak tuntut waris kita pun bayar. Begitu juga nak buat wasiat kepada bukan waris, nak buat wasiat sedekah juga dalam dokumen bertulis. Nak tinggalkan pesanan kepada anak-anak kita, pada isteri juga sebaik-baiknya bertulis, bertarikh. Sebab apabila ada dokumen-dokumen bertulis, mudahlah orang macam kami datang bantu, bentangkan, dan senang dapat muafakat.
nak dapat pemufakatan tadi yang merupakan hak dengan redha, merupakan hak dengan tebusan dan sebagainya lebih mudah kalau arwah meniatkan 4 perkara tadi. Dan ada juga duit tunai. Kenapa duit tunai itu penting? Kadang-kadang kalau kita meninggalkan kereta, kita meninggalkan rumah saja, anak kita 5 orang, payah untuk nak bahagi-bahagikan. Tetapi kalau kita ada kereta, rumah dan tunai ini boleh digunakan sebagai peimbang. Siapa dapat kereta tak dapat duit ya. Jadi senanglah nak bincang. Kadang-kadang kita nak bagi kereta pada yang bongsu, yang sulung pun nak juga kereta. Kadang-kadang rasa tu buat besar bagi kat orang sulung. Tetapi kalau kita ada tunai yang cukup, senanglah kita gunakan untuk mengimbangkan supaya semua waris-waris senang. Sama juga tadi macam kisah tadi, kalau kita kata rumah tadi semua ayah dan mak dia lepaskan pada menantu, tetapi ada KWSP yang kita boleh bagi pada mak dan ayah ya, terubat hati dia. Tak apalah rumah dia bagi pada menantu tapi dapat duit sikit KWSP. Kalau tak ada langsung, terpuku juga hati dia. Jadi sebelum kita meninggal dunia, pastikan kita ada tinggalkan harta dan juga tinggalkan tunai, sebab dalam pelbagai bentuk jangan takut nak berharta. Lagi banyak harta lagi bagus, sebab lagi banyak harta kita ada, kita boleh juga meniatkan membuatkan dokumen untuk sedekah wakaf. Saya ada bantu seorang kakak di Alustar, dia buat satu dokumen wakaf, wasiat wakaf untuk memberikan 100,000 kepada pusat tahfiz. Tahun lepas bulan Ogos kakak itu meninggal dunia. Suami dia datang jumpa saya, bawakan wasiat sedekah yang dibuat oleh arwah. Kata alhamdulillah arwah sempat membuat wasiat wakaf. Jadi kami keluarkan duit 100,000 tadi, memang tidak melebihi 1/3 pun, arwah ni ada banyak harta sikit. Kami bawa duit 100,000 tadi pergi ke pengetua pusat tahfiz di Kedah, yang suami dia hibur menitis air mata. Pengetua tahfiz itu pun menitis air mata, kata inilah yang kami tunggu. Kami dah bercita-cita nak kembangkan pusat tahfiz tadi, sebab dah sempit nak beli tanah sebelah tapi tak ada duit. Ini 100,000 ni cukup untuk kami buat beli tanah tadi, dan tak beli pun tanah. Jadi inilah sebenarnya tuan-tuan boleh buat. Saya percaya tuan-tuan ada harta sedikit, mungkin nak sedekah, nak buat wakaf masa hidup macam congak kita. Tetapi kalau kita kata kalau kita dah pergi, apa salahnya niatkan. Contohnya senangnya, tuan-tuan ada tabung haji, saya dengan ini ingin wakafkan 1/3 daripada baki tabung haji saya ke surau, ke masjid, ke mana-mana saja. Ada bertulis kau meninggal dunia wajib mari kita laksanakan, dan ia akan menjadi saham akhirat. Saya pernah membuat satu wasiat wakaf juga kepada seorang wanita yang ada kanser stage 4 di Shah Alam. Dia sempat buat 1/3 daripada ASB nak pergi pada surau taman dia, meninggal tahun lepas. Jadi kami tengok dia ada 36,000, maksudnya 12,000 akan diserahkan pada surau taman dia. Dan kalau surau tadi ambil 12,000 tadi buat tempat ambil semayang, selagi orang gunakan tempat ambil semayang, selagi itulah pahalanya berterusan. Jadi inilah sebenarnya peluang kita. Allah dah bagi, wasiat adalah peluang untuk kita untuk membawa sebahagian harta kita untuk memberi manfaat kita di akhirat. Sekarang pukul apa dah? Di azannya pukul apa ni? Ada masa lagi? Saya tak nampak jam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap dengan kefahaman tentang F743 ini akan memudahkan perbincangan antara waris, dan saya sangat syorkan kaedah terbaik apabila berlaku kematian, jangan kita nak bincang sendiri. Sangat penting ada orang ketiga yang boleh datang memberi penerangan dan memberi cadangan untuk memberi muafakat. Alhamdulillah saya dah melatih lebih kurang 1,000 orang kaunselor. Okey. Setiap minggu saya ada kelas. Baru semalam pagi tadi saya ada kelas habis pukul 4 petang. Setiap minggu saya ada kelas untuk melatih perundi-perundi baru supaya setiap qaryah ada seorang yang mahir yang boleh membantu masyarakat sekitar untuk menjadi kaunselor, supaya dapat memberi penerangan dan beri cadangan mufakat. Alhamdulillah banyak kes-kes yang dulunya tak selesai 38 tahun, 28 tahun, 14 tahun, tetapi sebab digunakan pendekatan penerangan, pemufakatan, akhirnya selesai. Semalam saya jumpa ada satu kes, ayah dia meninggal 7 tahun yang lepas, tak buat-buat sampai sekarang. Mak dia meninggal 4 tahun lepas, tak buat-buat sampai sekarang. Tapi akhirnya semalam dia setuju untuk melantik kaunselor kami untuk membantu menguruskan. InsyaAllah selesai.
Saya ada satu kes di Felda, New Zealand. Saya buat ceramah macam ni. Lepas saya ceramah, ada seorang abang tu datang, haji dia datang. Kata, tuan boleh tolong tak? Apa dia? Saya ni cucu kepada satu tanah pusaka. Datuk saya meninggal dunia, dia ada 2 isteri, dia ada 4 geran tanah. Nenek saya dah meninggal, peringkat kedua pun banyak meninggal, dan sekarang ni saya kira yang ada hak kepada tanah ni ada 37 orang. Saya dah berusaha dah nak selesaikan supaya nama arwah keluar, nama orang hidup itu, tapi dah 10 tahun saya bawa tak selesai. So dia datang jumpa saya kata, Haji, boleh nanti kami, alhamdulillah dengan persetujuan mufakat semua yang 38 orang tadi bersetuju untuk 2 orang sepupu ni untuk mengambil alih dan membayar pampasan kepada semua yang lain. Semua sign, akhirnya tanah itu jatuh kepada 2 orang tadi, dan semua yang ada hak dapat duit. Kalau tidak, tanah tadi diusahakan oleh 2 sepupu itu tadi, tetapi nama masih lagi pemilik ramai. Kan? Jadi ada sebab yang haji tadi jumpa saya pun dia takut dia termakan harta haram. Jadi dengan usaha dia yang bayar kos, dia yang bayar tebusan kepada semua waris lain. Akhirnya tanah tadi yang asalnya nama arwah, dah 28 tahun nama arwah, berpindah kepada nama orang hidup. Barulah tanah tadi dapat diusahakan, dapat dimanfaatkan. Jadilah tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi saya harap selepas ini kalau terima WhatsApp daripada kami akan tawarkan siapa yang berminat, bolehlah kalau ada isu-isu pusaka nak bertanya pun bolehlah daftarkan. Nanti ada pegawai-pegawai kami yang akan menelefon bertanya, Haji apa isunya, mengadulah, tak kena bayaran. Itu adalah khidmat masyarakat kami. Jadi ada 4 perkara yang tuan-tuan boleh buat selepas ini. Pertama, kalau ada isu, daftar untuk khidmat nasihat percuma. Keduanya, kami juga akan hantar rakaman video ini dan banyak lagi rakaman-rakaman kita dalam YouTube channel. Tuan-tuan boleh tonton. Kalau rasa tuan-tuan nampak benda yang kita sampaikan bermanfaat, forward kan. Saya ada video tentang tanah Felda, saya ada video tentang tanah adat Negeri Sembilan, saya ada video tentang tanah-tanah kampung baru, saya ada video tentang kereta-kereta hantu, saya ada video tentang orang berpoligami. Banyak video-video yang beri penerangan kupasan. Kalau tuan-tuan nampak video itu rasanya boleh bermanfaat, hantarkan kepada mereka yang mungkin boleh guna ilmu itu. Itu kedua. Ketiganya, kalau tuan-tuan ada harta, ada waris, ada hasrat, buatlah dokumen pewarisan untuk diri sendiri. Boleh bertanya kami boleh tolong. Tak mahal pun, penting boleh buat. Jadi boleh jumpa kami boleh bantu macam mana nak buat 4 perkara tadi. Vaksin pusaka. Okey. Keempatnya, kalau contohnya tuan-tuan dan puan nampak apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bolehlah hubungi kami, kata jemput kami. Nak jemput ke masjid yang satu lagi ke, nak jemput ke pejabat tuan-tuan ke, ataupun tuan-tuan ada koperasi ataupun di kampung ada perkumpulan, kami ada ramai penceramah di seluruh negara yang kami boleh hantar untuk memberi ceramah. Ya, itu pun saya mohon bantuan tuan-tuan. Dan yang kelimanya, kami masih memerlukan ramai askar-askar, perunding-perunding. Walaupun kita ada 1000 lebih nak menyelesaikan masalah lebih kurang 20 juta umat Islam, tak cukup. Jadi kalau di kalangan tuan-tuan ada anak-anak yang baru graduate tak ada kerja, hantar pada kami, biar kami sekolahkan supaya mereka menjadi pakrunding. Hari ini saya dapat rekrut seorang anak muda, wanita, umur tak bekerja, dia dah graduate tak bekerja. Mak dia hantar pada saya cerita, akhirnya dia setuju untuk jadi perunding. Ini Aiman pun umur 27 tahun, masa PKP tadi bermasalah, majikan terdapat teruskan kontrak, akhirnya menjadi perunding. Okey, jadi boleh hantar mereka-mereka ni. Ataupun tuan-tuan dan puan yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada orang yang kerja MAS Asia yang tiba-tiba hilang pekerjaan, nak kerja yang baru, datang jumpa kami boleh latih supaya dapat ilmu, dan ilmu itu dapat menjadi punca rezeki dan kerjaya baru. Orang pencen pun boleh. Saya ada cikgu pencen yang tak ada kerja, dia datang saja-saja. Kalau tak nak jadi perunding pun boleh jadi apa dia namakan pakar rujuk. Ada kes tahu, hantar pada kami. Jadi kami perlukan network itu, sebab dalam zaman sekarang kita perlu ada rangkaian supaya ilmu ini
dapat disampaikan supaya orang yang bermasalah dapat disalurkan kepada tempat yang betul dan kita selesaikan. Banyak yang kami jumpa kata, oh baru kami tahu, dulu kami tak tahu, kami buat sendiri, tak selesai sampai sekarang. Jadi itulah 5 perkara yang saya minta tuan-tuan puan-puan buat. InsyaAllah dalam masa 48 jam tuan-tuan yang isi nama itu bolehlah akan dapat mesej daripada kami. Begitu juga lepas isyak ni kami ada di luar, kalau nak bertanya pun boleh. Kami juga ada buku faraid, kalau nak beli RM30 boleh baca sendiri. Dan supaya kita bukan menjadi orang yang jahil tentang faraid, jahil tentang urusan ilmu tu ada, dan kami sentiasa berusaha untuk menyebarkan ilmu itu secara percuma sebagai khidmat masyarakat kami. Okey, dengan itu sampai sini sajalah saya rasa. Okey, rasanya dah masuk insya-Allah. Saya harap perkongsian saya yang ringkas ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan, dan kalau boleh sebar-sebarkan, dan kalau perlu untuk buat tindakan, buatlah tindakan supaya kita selamat, roh kita selamat, waris kita selamat, harta kita selamat, dan kita mempunyai sampai dengan itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.